berapa. Dulu muda-muda, macam saya muda-muda macam Tok Bilal lah, ingat segala-gala. Dan macam tu orang kau orang ingat sikit. Dalam surah Al-Muddathir ada suatu renungan yang menarik. Allah Ta'ala kata pada kita, iaitu Allah menyebut tentang hamba dia, fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Allah kata, kenapa mereka lari daripada peringatan, seolah-olah mereka dikejar oleh singa, dikejar oleh serigala. Kita ni ikhwan, dalam apa keadaan pun, peringatan daripada Allah Ta'ala itu penting. Itu Allah sebut daripada awal, daripada surah Taha, bahawa Quran itu tidak diturunkan untuk membuat hidup kamu celaka, tapi Quran itu adalah tazkirah, peringatan daripada Allah. Jadi ikhwan, kita dalam suasana apa pun, peringatan daripada Al-Quran dan As-Sunnah itu tak boleh ditinggalkan. Antum tengok ketika Nabi musafir pun ada ayat turun ketika safar. Ketika Nabi hijrah ada ayat turun. Ketika haji ada ayat turun. Ketika perang ada ayat turun. Dalam suasana apa pun, seorang Rasul tidak akan berpisah dengan wahyu. Kenapa ikhwan? Kerana wahyu diturunkan untuk memberi kehidupan pada manusia. Jadi lebih-lebih kita dalam suasana yang tertekan, dalam suasana yang orang kata kalang kabut, kita mesti mendapat pelajaran daripada Allah, mesti mendengar ayat Allah. Kerana tidak ada orang yang mendengar ayat Allah melainkan dia akan mendapat ketenangan. Antum tengok seperti riwayat cerita pada kita, seorang sahabat yang baca suratul Kahfi, tiba-tiba dia nampak satu mega mendung datang di kepala dia dan dia terkejut. Kan dia tanya kat Nabi, ya Rasulullah, apa jadi kat aku ni? Apa Nabi jawab pada dia? Nabi kata, sekumpulan malaikat nak dengar ayat yang kau baca. Subhanallah ikhwan. Jadi Allah uji kita dengan apa pun. Saya teringat perkataan para masyayikh kita. Mereka kata, ikhwan, ujian Allah bukan musuh dalam hidup. Ujian Allah bukan musuh. Kadang-kadang Allah menjadikan musuh itu sebagai ujian, tetapi ujian bukan musuh. Kita diuji dengan COVID. COVID bukan musuh. Virus ini dia bukan musuh. Jadi kita tak usah tengok dia sebagai musuh. Cuma dia ada kekuatan dia tersendiri dan kita ada kelemahan kita sendiri. Dan orang yang kena penyakit COVID ni, dia bukan hina. Jangan tengok dia macam mana orang hina. Orang kena HIV, kita takut mendekati dia. Tidak ikhwan, Allah uji dia. Dan bila dia diuji, kita juga diuji. Jadi apa situasi kita, kita mendengar ayat Quran, maka Allah nak lihat diri kita ini dengan Tuhan ni macam mana. Kita ulang dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bahawa Allah Ta'ala itu Rabb. Dia adalah Rabb. Kalau antum masih ingat lagi, dalam pelajaran akidah kita, kita belajar dengan mana-mana guru sekalipun, dalam pelajaran akidah dia akan bagi tahu apa makna Rabb. Daripada Rabb jadi rububiyah, daripada ilah jadi uluhiyah. Rabb bermakna khaliq, Rabb bermakna malik, Rabb bermakna raziq, Rabb bermakna al-mudabbir, Rabb bermakna as-sayyid. 5 perkara itu diikat dan dia berada dalam kalimah Rabb. Terjemahan Melayu, Rabb adalah pencipta. Tapi dalam kamus, bila dia kata Rabb, dia maksud dengan Rabb adalah khaliq, pencipta. Barang yang tak ada, dia cipta bagi ada. Artinya semua barang tak ada,
Bila ada, maka Allah lah Rabb dia. Maka Allah dipuji kerana dia mampu mencipta. Badi'us samawati wal ard, diguna perkataan badi'. Badi' bid'ah. Bid'ah bermakna benda tak ada dibuat bagi ada. Itu menurut bahasa kan. Maka Allah Ta'ala itu badi'us sama, dia cipta langit dan bumi. Langit tak ada, bumi tak ada, dia cipta bagi ada tanpa mengambil contoh daripada ciptaan siapa-siapa. Ketika dia mencipta sesuatu, dia kata alhamdulillahi, dia layak dipuji. Kita dah merdeka dah berapa puluh tahun dah ikhwan. Saya pun lupa dah berapa puluh tahun. Tuan pengurusi ingat? Hak nak sambut ni yang ke berapa pula? I think 93. Awal lagi. Kita tak pernah dengar perkataan COVID-19. Corona tak pernah dengar Tiba-tiba dia main. Dia main kita pun dalam bulan 3. Dia pergi negeri lain, dia pergi tempat lain dulu, baru dia main menyapa kita. Dia main menyapa kali pertama, dia pergi gamak, dia pergi rehat asal. Dia main menyapa pula kali kedua, kita pula terketak-ketak. Maka Allah layak dipuji. Alhamdulillah. Allah, kita puji Allah. Alhamdulillah. Walaupun penyakit itu bagi mudarat pada kita, nanti dalam perbicaraan kita yang lebih mendalam lagi, ulama-ulama tazkiyah menyebut pada kita, Allah itu dipuji ketika dia memberi nikmat dan ketika dia menguji kita dengan mudarat. Pasal itu rukun iman dimasukkan dalam rukun iman itu apa dia ikhwan? Antu'minu, kamu kena beriman pada Allah dengan takdir yang baik dan takdir yang buruk. Kesemuanya minallah. Beriman kepada Allah. Allah yang bagi benda ni. Dan di ujung ayat dalam surah Ar-Rum itu, ya Allah menyebut tentang zaharal fasadu fil barri wal bahr, kerosakan berlaku di darat dan di laut. Kemudian Allah kata penyebab dia bima kasabat aidin nasi, penyebabnya adalah tangan-tangan manusia. Walaupun dalam bumi ini, yang ada dalam bumi ini bukan manusia seorang saja, ada banyak lagi makhluk, tapi Allah kata punca kerosakan manusia. Lepas tu Allah Ta'ala kata Allah izin kerosakan itu berlaku. Untuk apa? Untuk Allah dipuji. Liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Subhanallah ikhwan. Allah kata kami izin kerosakan. Bila bumi rosak, kita menanggung mudarat. Angin datang, mana ada manusia tak tanggung mudarat? Superman pun melayang. Yang tak super apa ni, duk makan super best saja, lagi jahanam. Tapi kenapa Allah izinkan? Kerana Allah kata liyuziqahum ba'dallazi amilu. Di situ ada pintu, di situ ada jalan, kamu kembali pada aku. Dan dengan kamu kembali kepada akulah, itulah perkara yang terbaik dan manfaat yang paling baik untuk kamu, dunia dan akhirat. Kenapa bila dunia ni hancur, Tuhan tak menyatakan kesian dia kepada kita? Kerana ikhwan, Tuhan, bumi ke langit kalau hancur, hanya dengan kun fayakun Tuhan boleh buat benda yang baru. Sangat mudah untuk Tuhan. Seperti bila orang bertanya pada Nabi kan dalam surah Yasin, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Ini Muhammad, qala may yuhyil 'idham wa hiya ramim. Mereka buat contoh pada Muhammad, ni orang dah mati masuk dalam kubur, dah lama bersemadi dah, tanah dah lingkup, dah habis semua isi segala habis, tulang-tulang dah habis. Tiba-tiba engkau Muhammad, engkau kata ada akhirat dan depa ini akan dikembalikan balik. Macam mana ni Muhammad? Tulang dah berpisah dengan daging-daging. Allah kata mereka lupa siapa yang menciptakan mereka pertama kali. Dulu mereka tak ada, Allah buat. Allah buat. Asal tak ada manusia, Allah buat. Lepas Allah buat, Allah bagi hancur. Allah bagi hancur setelah dia buat. Setelah ada hancur, susahkah bagi Allah untuk mengadakan balik benda yang telah dia buat? Kalau benda tak ada pun tak susah dia buat, apa selagi benda tu dah ada, shadow dah ada, maka lebihlah mudah bagi Allah untuk buat balik.
Maka kalau rosak langit, kalau rosak bumi, senang bagi Allah untuk buat balik. Kerana itu bukan Allah risau tentang langit, dia buat itu rosak binasa, tapi dia risau bila manusia tak kembali pada dia. Liyuziqahum ba'dallazi amilu. Allah kata, kami sakiti kamu dengan amal yang kamu buat. Untuk apa? La'allahum yarji'un, supaya kamu kembali pada kami. Soal rezeki kamu, soal bila ada sakit datang sembuh, itu senang untuk kami buat. Yang menanggung sakit kita, tapi yang menyembuh adalah Tuhan. Yang sakit kita, yang menyembuh adalah Tuhan. Tak susah untuk Tuhan bagi sembuh, kerana mudah bagi Tuhan buat penyakit. Antara buat penyakit dengan buat sembuh, yang mana lebih senang, ikhwan? Buat penyakit lagi susah. Susah nak fikir bagi orang sakit, tapi senang nak pergi. Susah. Allah kata, aku mudah, tapi bila kamu tak datang pada aku, ini yang susah. Maka kita dalam kondisi apapun, antum tengok di akhir hidup manusia ni, bila nak mati, apa Nabi sebut? Di antara adab kita ziarah orang yang sakit ni, suruhlah dia ini ada yuhsinu zanna billahi di akhir hidup dia, supaya dia baik sangka kepada Allah. Akhir hidup manusia, dah bila nazak lagi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Manusia kena diingatkan dia kepada Allah. Jadi kerana itu, ikhwan, tazkirah, pelajaran, pengajaran dia sentiasa kena ada. Tak ada di masjid, ada di lain daripada masjid. Alhamdulillah, kalau kita kerja, tempat kerja kita ada tazkirah, tempat kerajaan buat tazkirah, dewan swasta buat tazkirah, alhamdulillah. Yang sedihnya bila manusia lari daripada tazkirah, macam dia lari daripada penyakit. Takut dah, sangat-sangat takut. Itu antum tengok zaman Sayyidina Umar dulu, bila ada ta'un melanda, kan ada seorang sahabat yang Sayyidina Umar nak bergegas juga nak masuk dalam kawasan ta'un, nak menyelamatkan dia. Nak juga Sayyidina Umar kata, aku tak peduli, aku nak pergi ambil dia juga, pasal dia sahabat yang dahsyat. Tapi tak, Sayyidina Umar tak masuk juga, pasal ada hadis yang melarang. Ya, kenapa ikhwan Sayyidina Umar nak masuk? Wahai itu ta'un. Zaman itu tak menasabah lah panggil COVID-19 macam mana mereka nak sebut. Ini ada satu baru punya tafsiran, dia kata dalam Quran telah ada COVID-19. Itu kita pun duk tunggu-tunggu tak mana ayat dia. Dia kata iaitu surah Qaf ayat 19. Qaf ayat 19. Qaf itu Qabid, 90 itu 19. Antu tengok. Ini betul-betul dia kena COVID-19 lah. Umar nak masuk juga, nak menyelamatkan sahabat dia. Kenapa ikhwan? Ya, walaupun penyakit itu ada riwayat suruh kita berpantang dengan dia, tapi sayangnya Umar kepada sahabat ini lebih tinggi daripada takut daripada penyakit. Ini yang pupus ujian Tuhan ni yang kita gagal, ikhwan. Kita gagal melihat kasih sayang lebih tinggi daripada penyakit. Tapi kalau tengok ibu-ibu dulu, dia ada ini, dia sanggup mati untuk anak dia. Hang sebutlah anak dia sakit macam mana sekalipun, kalau sampai pada peringkat anak dia tu dah besar, dah kahwin, menantu lari tak boleh bela anak dia bela, walaupun dia tua. Walaupun dia tu lumpuh sebelah badan, dia dengar anak dia sakit, dia nak bela anak dia lagi. Kasih sayang tu lebih tinggi daripada sekitar dia. Tapi bila perasaan sayang tu dia pudar, akhirnya datang sedikit apa pun, dia boleh merenggangkan kita. Oh subhanallah, ikhwan. Pasal itu hari-hari kita kena dengar Al-Quran. Hari-hari. Orang dah hafaz Quran, ya kawan, saya fikirlah orang dah hafaz Quran, tak baca Quran pun tak apa, dah hafal. Sepatutnya siapa yang kena baca Quran kerap ni? Yang tak hafal. Yang ni yang kena baca kerap. Tapi rupanya dah, bila dia dah menghafal, dia lagi kerap kena baca. Kenapa? Kalau dia tak baca, lagi mudah dia lupa.
Sehari kena baca sampai 5 juzuk. Kita yang tak apa ni relax je, tak baca pun tak apa. Dia yang mengapai lagi dia kena baca. Kita ni ikhwan, dalam keadaan Allah tak uji kita pun kita perlu kepada peringatan Quran. Apatah lagi kalau Allah uji kita. Maka tak ada tempat kita menggantung diri melainkan hanya kepada Allah. La haula wala quwata illa billahi. Alhamdulillah ikhwan, saya ingat dalam Malaysia ni Perlis mendapat anugerah emas lah, sebab saya tengok pengajian yang paling kerap walaupun ada Covid. Perlis sebahagian tempat saya pergi, walaupun mereka masjid sunnah, mereka dengar tempat lain kena Covid, mereka dah tak mengaji. Tempat lain kena, mereka tak mengaji. Yang kena tu duk mengaji, mereka tak mengaji. Amazing. Ini sangat-sangat menarik. Inilah sunnah di akhir zaman. Patut anda bayang tempat tu tak mengaji, orang sunnah nak mengaji di mana? Dia kata awak pergilah mengaji tak mana-mana. Kata tak boleh ustaz, tak boleh mengaji. Saya pergi duduk setengah jam, saya dengar dia baca hadis palsu. Saya duduk dengar lagi, paksa diri duk istighfar, astagfirullah, duk baca la haula wala quwata illa billah, duk doa ya Allah bagilah aku mengantuk pun jadi. Tak mengantuk ya. Tapi makin duk dengar makin dengar hadis palsu, makin dengar makin dengar hadis palsu, tak tahan. Nak pergi mengaji tempat sunnah tak mengaji. Pasal apa tak mengaji? Tempat yang handle sunnah tu kata kerana kami takut Covid mai. Covid kata kami pergi qaryah lain, tak datang ke qaryah kamu. Kenapa kamu tak mengaji? Tapi saya tengok Perlis ni alhamdulillah. Alhamdulillah. Pasal itu saya datang juga. Saya pakai jalan tikus, saya main juga. Main juga. Kenapa ikhwan? Kita tak boleh lari. Makin umat memerlukan dinasihat dia kepada Allah dan Rasul, makin diperlukan nasihat. Bergantung hati pada Allah, bergantung hati pada Allah. Bergantung. Antum tengok orang kalau dia selalu dengan majlis ta'lim, bahasa dia lain kawan. Bahasa dia lain. Walaupun dia pemimpin sekalipun, kalau dia antum, apa saya nak bagi contoh contoh yang bila bagi contoh orang tak rasa. Dia yang benarnya yang mana? Bagi contoh orang tak rasa ke bagi contoh orang rasa? Yang mana yang betul? Orang Melayu kata apa, pukul anak siniak mak mentua. Macam mana? Mak bentuk pukul anak siniak menantu ke? Mamak korang pepatah Melayu banyak. Begitulah kan? Tapi pukul macam mana pun mak mentua terasa, menantu terasa. Bercara dia balon tu, dia kena bagi satu ayat, nak bagi orang tak rasa, tak boleh kawan. Okay. Atau tengok kita ni kita ambil kita ni orang-orang biasa ni. Kita kalau 3 hari, sama ada kita sibuk ataupun kita tak main masjid, kita dah rasa lain. Betul Tok Bilal? Jadi Tok Bilal masuk, Tok Bilal kata, ingat ustaz tak kenal? Saya kata, Tok Bilal, walaupun rupamu tak ku kenali, lubang hidungmu pujaan hatiku. Masya Allah. Ya. Tapi antum, orang kalau dia ni hidup dengan tak mengaji, dia boleh bagi arahan tak mengaji. Kalau orang tu dah biasa mengaji, arahan tak mengaji tu menyakitkan dia. Kalau orang dah biasa tak mengaji, dia biasa tak mengaji, so bila ada arahan masjid tutup, kuliah tak boleh, it's nothing, tak ada apa-apa. Memang masjid buka pun dia tak pergi. Tiba-tiba hang beritahu masjid tutup, dia memang sujud syukur. Dia ingat dapat sujud sahwi, dia memang dah syukur, alhamdulillah dia kata. Memang dia tak pergi. So arahan itu, Covid ni, bila Covid datang, arahan tak boleh pergi pasal malam, dia gelisah. Arahan tak boleh buat kenuri, dia gelisah. Dia mula, dia dengar masjid tak boleh pergi, mengaji semua tak ada, jemaah tak boleh pergi, laki dia berdu-berdu, seronok dia, jemaah tak boleh pergi. Tapi bagi orang ni yang subuh ke masjid, yang duk tilawatul Quran, yang duk i'tikaf, yang duk mengaji, yang macam masjid duk fikir cari ustaz,
Fikir cari ustaz satu, tanya Tuan Haji Arsyad. Lepas tu nak pastikan ustaz mai, lagi satu. Kadang poster dah keluar, ustaz tak boleh mai. Allah. Pening kepala. Orang tanya, tak nak mengaji kan? Ya ikhwan. Kadang-kadang pemimpin, dia boleh bagi arahan tutup masjid. Dia tak ada apa-apa, dia bagi arahan. Kenapa? Kerana dia bukan ahli masjid. I'm sorry to say that. This is a reality. Dengan mudahnya. Kita bila dengar korban tak boleh buat, jadi apa dah? Duk fikir nak raya haji lagu mana ni? Kita rasa kalau korban tak boleh buat, macam orang pergi haji tak boleh wukuf. Pergi habaq pada orang haji 9 Zulhijjah, jangan pergi wukuf. Apa ni? Apa ni haji apa ni? Ni baru jadi haji dam. Kita tak boleh buat korban, kita gelisah. Tapi orang yang walaupun dia kaya, dia hebat, dia memang hidup tak bercampur dengan orang raya haji pun. Apa masalah dia tak buat korban? Apa masalah dia suruh tutup? Terus somebody bila dia fikir soal ekonomi, dia mula ghaflah. Walaupun COVID, dia nak menega juga. Pasal dia fikir soal ekonomi. Ya. Masa mula memikir tentang apa hal dengan diri dia. Kita dah umur macam ni ikhwan, kita dah tak fikir nak kaya sangat dah. Takat yang ada duk simpan duit dalam bok kereta sikit, dalam kadang-kadang bubuh dalam tong beras sikit. Pasal dalam hari semua penuh. Orang berbaju, kita buh duit. So misalkan kita pun tak fikirlah masalah duit sangat. Kita cuma duk fikir. Saya tak tahu, ada satu gambar dia hantar ke saya, kawan-kawan hantar, saya tak kenal siapa dia, tapi dia tulis di situ pemilik 18 lombok emas. Mungkin antum dapat juga video lagu tu. Dia orang Malaysia, dia memiliki 18 lombok emas di Afrika. Saya tak tahu dia siapa, saya tak pernah tengok, saya baru tengok. Lepas tu dia ada forum dengan 2-3 orang, dia duk cakap. Dia kata dah sampai umur lagu ni, dia rasa dia punya PhD pun tak laku, dia punya degree pun dah tak laku. Dia fikir macam manalah nak dekat diri pada Tuhan. Manusia akan sampai tapi orang yang nak fikir lagu ni ikhwan, orang yang macam mana? Orang yang daripada awal tak ada apa, kosong, tak fikir tentang masjid. Kalau masjid tak ada, saya kontak semua ustaz tak dapat. Ghaflah ikhwan, ghaflah. Bukan kata ghaflah, ghaflah. Allah, ustaz tak boleh main, ghaflah. Tapi kalau orangnya memang tak mau ngaji, arahan apa pun tak ada masalah ke dia. Begitu ikhwan. Kenapa ikhwan? Allah bagi apa pun dalam keadaan kita, dia layak dipuji. Semata-mata membawa jiwa kita bertemu dengan dia, semata-mata mengingat kepada kebesaran dia. Dan antum tengok akhirnya, pakai tenaga tu, pakai tenaga ni, pakai makhluk tu, pakai makhluk ni, last sekali manusia akan kata Allah yang tolong kita. Walaupun kita pakai sehebat mana kepakaian, kepakaran, kedoktoran yang kita ada, last sekali kita akan, doktor pun last sekali jam. Doktor punya pakaian ni orang pergi bulan dah sama dah. Siapa punya hal? COVID punya hal. Menyebabkan doktor tak balik rumah. Last sekali doktor kata letih ikhwan, letih. Tapi Allah bagi tahu la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah tak ada letih mengatur alam sebesar ni. Akhirnya Tuhan kata pada kita, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa yang kamu nak dustakan daripada aku? Kamu nak dusta aku yang tolong kamu? Kamu nak dusta aku yang merawat kamu? Sila dustakan. Pasal itu dulu ada satu riwayat cerita tentang seorang raja. Ini bukan hadis lah, riwayat. So boleh dengar, boleh tidur lah time ni. Seorang raja berjalan dengan seorang ulama. Raja nak pergi memburu, so dia minta ulama ni escort dia. Sampai dalam hutan, mereka terlihat masuk dalam hutan. Ulama ni masuk dengan raja dalam hutan. Dia tengok raja pergi kepada dalam hutan tu ada satu makam. Pergi, dia duduk perhati, dia tengok. Dia tengok raja tu masuk dalam makam tu, duduk bercakap. Dan raja tu keluar. So dia tanya kat raja ni, dia kata apa yang tuanku buat? Kata raja,
Dia kata yang ni adalah makam anak dia. Anak dia mati ketika memburu kena terkam dengan binatang buas. Dia kata, apa yang tuanku buat depan kubur tu? Begitu lama tuanku berkomunikasi, apa yang tuanku buat? Raja ni kata, tak ada, beta tak buat apa, cuma beta bercakap bagi wakil diri beta. Beta duduk di depan kubur tu, beta bercakap. Beta kata, wahai anakku, negeri kita ini ada semua peralatan ketenteraan. Namun kalau aku guna peralatan ketenteraan itu untuk menghidupkan kau balik, tak boleh. Negeri kita ni banyak para nujum dan tabib. Kalau aku guna kepakaran mereka untuk hidupkan kau balik, tetap tak boleh. Aku raja, kau anak raja. Kalau aku guna semua kuasa yang ku ada dan harta benda yang kita ada untuk menghidupkan kau balik, tetap tak boleh. Tetapi akan sampai satu hari Tuhan yang akan menghidupkan kau balik. Dan ketika itu kau dengan aku sudah berpisah, wahai anakku. Ulama ni bila dia dengar raja kata lagu tu, dia kata, tuanku, apa yang tuanku kata tu betul. Ya betul, ikhwan. Akhirnya kita akan jadi macam tu. Tak ada apa kita boleh buat. Last sekali kita akan kata, la haula wala quwwata illa billah. Pasal itu kedekatan kita dengan Tuhan ini sangat penting. Sangat penting. Dalam apa situasi sekalipun tak boleh menghalang kita mendengar ayat Quran dan sunnah daripada Nabi SAW. Ikhwan, sebelum COVID menyerang kita, kita berhenti pada muka surat 15. Kalau ingatlah, tak ingat pun tak apa, tak keluar periksa. Iaitu kita berhenti pada kita nak masuk perkataan penulis kita berkenaan dengan tajuk buku dia ini, Tazkiyah. Dia nak beritahu pada kita secara bahasa dahulu, Tazkiyah ni apa dia. Dan ini saya rasa ada kaitan dengan kita, ada kena-mengena dengan kita. Dia kata tazkiyah diambil daripada perkataan zakka yuzaki tazkiyatan. Zakka yuzaki tazkiyah, daripada zakka yuzaki, jadi dia punya kalimat yang sempurna tazkiyah. Kalau kita kata zakka yuzaki, dia membawa makna apa dalam bahasa Arab? Dia membawa makna an-nama'u. An-nama'u, iaitu membawa makna tumbuh, berkembang. Maksudnya menumbuhkan dan mengembangkan jiwa untuk melakukan amal-amal sahih, amal-amal saleh dan akhlak yang mulia. Itu satu makna. Bila sebut tazkiyah, tazkiyatun nafsi, atau dengan plural tazkiyatun nufus. Kita kata dari segi satu makna, bila kita kata tazkiyah diri, membawa makna kita nak menumbuhkan satu benih, nak bagi benih tu hidup dan dia naik, dia tumbuh, dia hidup. Dia hidup dengan apa? Dia hidup dengan amal saleh. Maka kita tak sebutlah tazkiyah ini untuk amal-amal jahat. Nak tazkiyah diri kita jadi riya, nak tazkiyah diri kita jadi sum'ah, tak, dia tak sesuai kalimah tu. Tazkiyah untuk benda yang baik. Tazkiyah amal batin dan amal yang zahir, dia jadi adpa, dia jalan selari, tidak ada dia tak jadi pertembungan. Ikhlas, jadi wara', jadi zuhud, jadi orang yang tawaduk, orang yang sabar. Itu tazkiyah. Maka peringkat pertama, tazkiyah adalah nak tumbuhkan benda tu, nak tumbuhkan jiwa kita supaya dia boleh sinonim, dia boleh adpa dengan benda-benda khairat. Satu. Yang kedua, tazkiyah juga membawa makna at-taharatu. Penulis ini menterjemahkan dengan makna pembersihan dan penyucian. Maksudnya menyucikan jiwa dari akhlak atau sifat yang buruk, serta menyucikannya dari perkara-perkara yang hina dan amal-amal yang buruk. Tazkiyah yang pertama dengan makna an-nama'u, tumbuhkan benda baik. Yang kedua dengan makna at-taharatu, bersihkan dia. So kita boleh kata bersih ada dua makna. Satu, sebelum kita nak tumbuhkan dia, tempat yang kita nak tumbuh tu kena cuci dulu. Selepas itu baru kita an-nama,
bubuh benih bagi benih tu naik. Kalau tempat tu tak cuci, benih tak boleh naik elok. Dan yang kedua, at-taharah juga bermakna setelah kita semai benih tu, dan benih tu naik, kita kena taharah dia, kena jaga supaya benih tu naik dengan bersih. Kalau pokok tu naik, jangan benarkan yang menjadi musuh pada pokok. Binatang-binatang suka makan daun, dia bagi rosak. Jadi kalau amal soleh tu dah ada, amal soleh tu kena taharah, amal soleh tu kena bersih daripada riak. Pendek kata, amal soleh kita buat yang zahir dan yang batin, dia kena bersih daripada makhluk perosak, yang makhluk itu merosakkan amal soleh itu daripada kalimah taharah, suci, bersih, jangan dia dinodai. Alhamdulillah ikhwan, kita tengok Nabi Ibrahim alaihi salam masa dia berdoa dalam surah Ibrahim, dia kata Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kan? Nabi Ibrahim minta kepada Allah supaya menjadikan dia ini orang yang salat dan zuriat dia. Dan dia kata, ya Allah, jangan tolak doa ni. Minta Allah jangan tolak doa ni. Alhamdulillah ikhwan. Bila kita ada kesedaran untuk salat, daripada zaman tak salat ada kesedaran untuk salat, itu nama dia an-nama'u. Dia tumbuh benda baik. Dah tumbuh dah benda baik. Kita tengok anak-anak muda dah start salat, daripada awal dulu tak salat, bermakna an-nama' telah tumbuh baik. Tetapi an-nama' ini nak kena jaga dia pula supaya ada at-taharah, dia bersih. Bila dia salat kerana Allah. Dalam solat dia terjauh daripada riak, terjauh daripada sum'ah, dia solat dengan tawadhu', dia solat dengan khusyuk. Maka untuk dapat benda itu, pertama dia kena pastikan masa dia membersihkan hati dia itu, dia buang semua benda tak elok daripada hati dia. Tak boleh ada saki baki. Dia nak tanam benih apa pun, tanah tu tanah kena elok, dia kena buat betul-betul baja. Dan yang kedua, bila dia dah tanam dah, dia kena rawat elok-elok. Penatlah kita ikhwan, dah cangkui, dah itu, dah ini, dah naik, dah nampak buah tu naik dah, pokok tu naik dah, tiba-tiba tak ada berapa hari dia naik, daun dimakan ulat. Penat kita solat pergi ambil wudu, kalau ada hadas besar tak boleh solat, ada hadas kecil tak boleh solat, kalau tak ikhlas tak diterima solat. Penat kita solat, tiba-tiba dengan mudahnya datang makhluk perosak, merosakkan ibadat solat kita di hari akhirat. Yang dalam riwayat Muslim Nabi kata muflis, bukan saja masalah orang tu tak ada duit, tak ada apa, tapi dia semayang, dia puasa, Nabi kata datang hari akhirat, datang pula makhluk perosak amal dia. Qazafa hadha, syatama hadha, daraba hadha. Datang fulan tu kata darabani, syatamani, qazafani. Dia fitnah aku ya Allah, dia pukul aku ya Allah, tak ada sebab, dia tumpahkan darah aku ya Allah, dia inayah aku, dia maki aku. Dunia mati tak dan selesai, minta maaf tak dan, apa tak dan, fitnah berjalan dalam dunia. Di hari akhirat selesai macam mana? Ambillah amal kawan ni bagi pada kawan tu, ambil kesalahan kawan tu bagi dia tanggung. Akhirnya dia ahli ibadat, tapi dia hanya penat, kawan tu yang senang, muflis. Ini kenapa ikhwan? Ini kerana termasuk dalam ibadat kita at-taharah. Ulama kita kata ikhwan, ulama kita kata inilah peringkat yang susah. Kesedaran itu kadang-kadang datang dengan mudah, ramai orang sedang ikhwan, tetapi susah bagi orang yang buat ibadat nak jaga ibadat dia. Tapi senang bagi orang ibadat untuk melihat ibadat orang lain. Kita kalau jadi juri hakim dalam menilai ibadat orang, kita akan jadi hakim yang cemerlang, kerana kita senang nampak orang. Tapi untuk nampak diri kita sendiri yang Tuhan akan tanya kita, ini sangat susah ikhwan. Maka peringkat kedua ini sangat susah. Peringkat pertama pun dah susah, peringkat kedua lagi sangat susah ikhwan. Karena itu penulis kata pada kita, untuk mendapat tazkiyah ini, untuk melalui tazkiyah ini, dengan makna dia an-nama'u, menumbuhkan benih-benih yang baik, kemudian at-taharatu, membersihkan jiwa supaya benih baik itu tak rosak,
Ulama kata kita melalui proses yang pertama, kata penulis, kita melalui proses at-takhliyatu. At-takhliyatu bermakna proses penyucian jiwa dari hal-hal yang buruk. Benda pertama kita kena buat, kena tiarap hati kita ni, jangan bagi ada benda buruk masuk. Yang kedua, at-tahliyatu. At-tahliyatu menghiasi jiwa dengan akhlak yang baik dan amal-amal saleh. Ikhwan, Allah Ta'ala yang maha mengetahui ikhwan. Dalam riwayat Muslim kan, dalam iftitah yang Nabi baca, Nabi minta pada Allah, Nabi kata, wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdini li ahsaniha illa anta. Nabi kata, ya Allah, hidayahkanlah saya kepada akhlak yang baik, dan tidak ada yang boleh memberi petunjuk kepada akhlak yang baik melainkan engkau. Wasrif anni sayyi'atiha la yasrifu anni an sayyi'atiha illa anta. Palingkanlah saya, jauhkanlah saya, hindarkanlah saya ya Allah daripada akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat menghindar saya daripada akhlak yang buruk melainkan engkau ya Allah. Ikhwan, nak buang benda buruk dalam hati ni tak semudah kita buang sampah dalam rumah. Tak mudah tu ikhwan. Antum bayang hari keberapa kita tahu kata yang kita buat tu buruk. Masa tu umur kita berapa? Katalah 45. Masa umur 45, saya bagi contoh yang ringan, bagi contoh tak bagi orang rasa ni. Umur 45 tuan pengerusi, baru kita tahu sebelum ni 44 tahun dah kita duk buat, yang kita buat itu tak menepati sunnah. 45 tu katalah kita tolak 15 tahun, tolaklah tak balik apa semua, kita tolak, kita ambil baki yang ada 10 tahun tu, yang kita buat yang tak sunnah tu, macam mana dia telah jadi akar dalam diri, dalam hati dan pemikiran. Dia tak menepati sunnah, tak menepati sunnah, tapi berapa lama dah dia duduk dalam diri kita? 25 tahun 25 tahun 35 tahun dia duduk dalam diri kita. Selama dia duduk dalam diri kita 30 tahun tu, itulah kita kata agama. Kita beribadat dengan dia pada Allah. Dia telah jadi daging darah kita, kita telah pakai dia untuk beribadat pada Allah. Tiba-tiba masuk umur kita 45, kita dengar keterangan, kita dengar syarahan, dengar kuliah maghrib, duk mendekati Sahih Bukhari dan Muslim, duk belajar akidah tahawiyah. Ini benda baru ni. Baru tahu doa awaitun akhirtun Nabi tak baca, baru tahu. Cuma kerana COVID mai. Masa dengar kata tak ada riwayat sahih Nabi baca, dia jadi macam mana short current. Nak terima takut, nak tolak takut, nak terima lagi takut. Berapa puluh tahun dah kita buat. Yang tu ikhwan, nak terak buang daripada hati. Wow. Cuba fikir tengok. Kalau buang benda tu, kita merasakan kalau datang tahun baru kita tak beribadat pada Allah. Kita rasa macam tu. Habis tahun baru nak buat apa? Nak buat cinggir. Dia tanya lagu tu. Ustaz kata tak boleh. Habis nak buat apa? Nak buat cinggir. Nak buat teh pusong. Kata tak buat apa-apa lah, buat tak tahu sudahlah. Buat tak tahu. Matahari turun, matahari naik, matahari turun, matahari naik every day. You tak buat apa pun. Kenapa bila matahari turun 1 Muharram, akhir Zulhijjah dia nak naik pula 1 Muharram, you kalut? Oh, dia kata tahun baru. Kita kata tahun baru, so what? Oh, dia kata biar betul. Dia tanya, Ustaz mengaji mana? Ustaz pemikiran apa? Ustaz bawa aliran apa? Ustaz anuti mazhab apa? Dia soal siasat kita ni macam Bukit Aman. Kenapa ya kawan?
Kerana proses takhliyah ni, proses nak buang benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan wahyu Tuhan dalam diri, tak senang ikhwan, tak senang. Macam mana, seperti mana satu orang muda, antum nak suruh dia sabar, maafkan orang, banyak diam, berpaling bila orang kata pada dia. Senang tak senang? Sedangkan dia baru umur 25. Mau pula dia baru habis tali pinggang hitam taekwondo. Macam mana nak suruh dia sabar? Tak usah dengar orang lain, dia dengan abang dia sudah. Dia dengan abang dia. Dalam duk cakap elok-elok, cuma masalah channel TV je. Dia nak tengok belah sana, abang dia nak tengok belah sini. Abang dia kata kat dia, tukar channel. Dia kata, siapa pegang remote dulu, dia lah kuasai. Abang dia kata, aku tendang sekali lagi. Abang dia kata tu, silap puluk pun tak ada. Abang dia boleh kata aja. Dia yang dengar tu baru habis tali pinggang hitam. Dia mesti jawab kat abang dia. Dia kata, berani mai. Bila dia dengar abang dia kata kasar pada dia, dia nak sabar, dia nak bangkit dan berpaling, jangan layan dan maafkan abang dia. Umur dia baru 25 dan dia ada ilmu pertahan diri. Senang kan nak suruh dia buat lagu tu? Tak senang ikhwan. Seperti mana mudahnya kita kata pada kawan dah hisap rokok 25 tahun, kata kat dia, fatwa kata hisap rokok haram, pakcik buanglah dandan. Dia tengok kita macam mana ikhwan? Dia nampak macam anak ikan sepat. Senang ke dia nak buang? Kenapa ikhwan? Bukan masalah dia buang duit, masalahnya benda dia buat tu dah jadi daging darah dia, berakam. Pasal tu tazkiyah ni bermakna apa? Takhliyah. Nak buang dulu benda tak elok, nak bagi tumbuh balik an-nama, nak kembangkan dalam diri kita lagi benda baik. Lepas tu nak jaga dia, nak bersihkan dia, jaga supaya dia bersih, dia tak tumbuh dalam keadaan tak baik. Oh ikhwan, mau best lagi jadi, katalah seorang pegawai kerajaan. Dia pegawai kerajaan, katalah dia pengarah. Dia pergi bertengkar dengan satu pelanggan dia. Kawan tu mai di kaunter kerajaan nak bayar apa ke, kawan ni mau cengih sikit, orang tua. Dia ni pegawai kerajaan, katalah dalam baru nak masuk 40. Dengan dia pakai pakaian dia tu, dengan name tag dia, dengan jawatan dia, kawan tu dia main bertengkar dengan dia. Agak-agak ikhwan, dia boleh ke beralah dengan kawan tu, sedangkan dia pengarah. Dan memang dari segi undang-undang dia betul, pakcik ni salah. Boleh tak dia kata kepada pakcik tu, ya pakcik, ya pakcik. Dia nak tengok pakcik tu macam bapak dia. Ya pakcik, maaf, saya minta maaf pakcik, mungkin saya kurang faham maksud pakcik. Tak. Dia nak tinggalkan pakcik tu, dia nak berpaling, dia maafkan pakcik tu, jangan guna kuasa dia untuk mengambil tindakan. Boleh ke tak? Kalau ada orang boleh buat ikhwan, maknanya dia dah masuk dalam dunia tazkiyatun nafsi. Susah ikhwan, susah. Itu yang ada apa-apa, kita kata mesti Mr. Somebody. Ambil macam ustaz ni, Mr. Nobody, tauliah pun tak ada, Mr. Nobody. Orang main habaq pada kita, ustaz, tadi ustaz baca ayat Quran tersilap, dandan, telinga jadi macam gajah. Yang dandan ni jadi putih, hitam tak main dah jadi putih. Dandan. Tahu tak dandan? Nak tunjuk tak arti tapi boleh habaq. Dandan dia jadi. Dia keluar habis, naga ke tak naga, mau keluar habis. Kita kata beg your pardon. Ulang lagi sekali, yang kata apa? Kata tadi ustaz baca ayat tu tersilap. How dare you? Nak terima, saya minta maaf, saya pun manusia biasa, saya pun raplah tadi, mungkin saya tersilap lah. Nak kata tu tak keluar ikhwan, walaupun dia itu dikatakan mengajak tazkiyah nufus sekalipun. Jangan ikhwan, susah ikhwan, susah. Pasal itu ya Allah,
Bila Allah bagi pada manusia ni, dia membuka hati dia untuk benarkan wahyu, membersihkan hati dia, dia telah pun bahagia. Pasal itu Quran kata apa pada kita, ikhwan, wa qad khaba man dassaha. Manusia tak boleh nak ubah. Dia tak boleh nak ubah. Kenapa dia tak boleh nak ubah, ikhwan? Oh, Masya Allah, ikhwan, memang sukar bagi dia untuk mengubah. Kenapa, ikhwan? Kerana iblis tak akan benarkan itu berlaku. Tak akan benarkan. Allah kata, alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza. Allah kata, kamu tak tengok kah ketika syaitan-syaitan pergi kepada orang-orang yang tak ada iman ni, macam mana syaitan pergi, macam mana syaitan mendekati mereka. Alal kafirina, pada orang kafir ni syaitan pergi, macam mana syaitan pergi? Ta'uzzuhum azza. Dia pergi itu dengan bersungguh-sungguh, dia nyalakan semangat untuk jangan kembali pada Allah. Berkobar-kobar semangat syaitan pergi, pegang kawan tu, bisik pada kawan tu, jangan kembali kepada Allah. Ta'uzzuhum azza, bersungguh-sungguh dia. Orang Arab kalau dia kata al-aziz, al-aziz, zayya zay, dia merojok kobaran api. Apa yang mengobarkan dia? Macam ayak. Ayak duduk elok-elok dalam periuk, kita petik api di bawah. Dalam ayak tu duduk tenang, bila api tu push dia daripada bawah, tiba-tiba ayak tu boleh jadi panas dan dia nak apa? Mendidih dia tu. Orang kata al-azizu. Ada benda yang tolak dia daripada bawah supaya dia naik di atas, dia sambak di atas, dia bergerak di atas. Iblis buat lagu tu pada manusia. Apa saja jalan, apa saja jalan boleh buat manusia tak kembali pada Allah, dia akan pakai. Dia akan pakai. Dia pakai sehabis-habisnya, ikhwan. Sehabis-habisnya dia pakai. Antum tengok, ikhwan, kadang-kadang kita sampai pada peringkat makan, minum, bismillah ni, ikhwan, susah nak sebut. Wahai bismillah je. Kata pakcik, sajalah bismillah, tak boleh sebut, tak boleh sebut. Azan dulu, sila.
الصلاة القائمة محمد وسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود. Ikhwatul iman, a'azakumullah. Quran kata kepada kita tadi, ikhwan, bagaimana kesungguhan yang ada kepada iblis ini. Dia tak akan benarkan kita terlibat dengan benda-benda baik, benda-benda taat, pembersihan jiwa. Dia tak akan benarkan. Ta'uzzuhum azza. Bersungguh-sungguh dia menghalang manusia, sungguh-sungguh dia halang, walaupun benda tu paling ringan. Atau tengok dalam riwayat Nabi sebut, Nabi kata kalimatani khafifatani alal lisani. Nabi sebut sendiri. Nabi kita ada dua kalimah senang dan ringan sebut di lidah, tapi tak ada sebut. Nabi sebut benda tu alal lisani, atas lidah ni senang saja, ringan. Nabi kata, tapi seringan tu apa iblis buat pada kita? Dia bagi tak ada masa, dia bagi tak dan, dia bagi tak terfikir, dia bagi tak terbuat, dia bagi rasa berat. Ta'uzzuhum azza. Allah kata tengoklah iblis ni, ketika dia datang kepada manusia ni, dia datang dengan satu semangat dia, betul-betul dia nak buat apa? Nak bagi manusia tak mai pada Tuhan. Kadang-kadang kat kawan kita kata sahabat, ente makan tak bismillah, dia marah. Cara dia naik dia punya, kita tahu dia marah. Baca hati, dia tak kata dengan gelak, dia buat muka. Baca hati takkan nak raya sekampung lah. Dak bismillah, bukan kita kata, kalau kita menjawab lagi ramai. Kalau kita secara psikologiknya, kita kata kita suruh dia sebut nama Allah, bukan nama pak kita, bukan nama pak mentua kita, bukan nama pak tiri laki mak kita. Kita kata kat dia sebut nama Allah. Aku tahu lah. Dia jawab macam mana pun, aku tahulah, aku baca dalam hati, tetap mulut tak sebut. Kenapa tu? Ta'uzzuhum azza. Iblis bagi dia rasa terlalu berat benda tu, jangan sebut. Kalau kita kata kat dia sahabat, kalau makan dengan tak bismillah ni makan dengan setan, dia bangkit, dia bubuh kita terus. Dia kata ni bukan makan dengan setan, ni baru setan hariah, dia kata. Kenapa berat sangat? Wah, benda tu ringan. Benda tu terlalu ringan. Kenapa ikhwan? Bila berlaku proses tazkiyah, iblis tak senang duduk, nak mengubah manusia. Kita katakan apalah ada, kita yang kata kita tak duduk dalam kondisi itu. Apalah ada pada perkataan saya maafkan awak, bila satu orang dia buat salah dengan kita, lepas tu dia mengaku dia salah, dia meminta maaf, kata saya minta maaf, saya tersalah. Kita kata apalah masalahnya nak maafkan dia, sampai sudah tak maaf, sampai pada peringkat bini sebelah dia kata, abang sudahlah abang, dia minta maaf, dia kata no way. Bini dia kata, abang highway banyak ada apa yang no way? Dia kata no way. Tak apa yang dia buat kat abang sampai abang tak boleh maaf dah. Dia kata no way, tak boleh. Dia nak sebut maaf tu tak boleh. Sedangkan kalau dia kata maaf, semua yang menjadi problem-problem masalah tu selesai. Masa muka selesai, tak bercakap jadi selesai, boleh duduk dah boleh. Tak boleh maaf. Kenapa ikhwan? Ta'azzuhum azza. Iblis nampakkan kepada dia, jangan maaf. Kerana maaf itu adalah pembersihan jiwa. Ada tengok orangnya dengki ke orang ni, apa dia dapat? Masa dalam syurga, Adam ada, Hawa ada, Iblis ada. Wahai semua duduk dalam syurga. Dan larangan itu berlaku kepada Adam saja, bukan kepada Iblis. Adam jangan makan buah khuldi, jangan nanti kau jadi orang zalim.
Dia pun duduk dalam surga, tapi dia tak puas hati kawan tu. Dia dalam nikmat, kawan tu pun dalam nikmat. Bukan kata Adam dalam nikmat, Iblis jadi beggars duk minta sedekah tepi-tepi jalan surga. Dah, dia pun dalam nikmat. Tapi dia yang ada nikmat, dia tak boleh tengok kawan tu ada nikmat. Dan dia tahu satu benda. Kalau Adam keluar daripada syurga, dia pun kena keluar juga. Kalau Adam keluar daripada syurga, dia pun kena keluar. Dia tahu. Kalau Adam rugi, dia lagi rugi. Dia tahu. Tapi yang kata dengki ni ikhwan, walaupun dia tak untung di atas susah orang, dia rugi lagi kalau kawan tu susah. Yang tu dia pilih. Pergi ke Adam, makan, habis. Allah kata, qul nahbitu minha jami'a. Allah kata hampa semua keluar daripada surga dengan dia. Bahkan dia lebih rugi daripada Adam. Dia minta doa lagi pada Allah sampai umur dia panjang sampai hari kiamat, dia nak sesatkan anak Adam. Dan dia dengar perkataan itu, perkataan dia dilaknat. Dan dia sanggup tanggung laknat itu. Tapi untuk pergi kepada Adam, buat baik dengan Adam, mendekati Adam dengan kebaikan, dia takkan buat. Ya subhanallah ikhwan. Kenapa? Kerana iblis ni bila dia datang kepada manusia, dia hasad dengki pada manusia. Dia bagi manusia jauh dengan Tuhan. Dengan apa? Ta'azzuhum azza. Sungguh-sungguh dia kibarkan penyakit itu. Lepas itu bila dia tengok orang-orang ni jadi baik, dia tak mau ikhwan. Itu kok susah kita nak kata qadarallahu ma syaa fa'al. Apa saja Allah yang takdirkan. Susah ikhwan. Yang ada kita tampak meja, yang ada kita kata aduh awak jadi lagu ni. Allah. Yang adanya kita mengeluh. Hati kita berat nak terima ikhwan. Hati kita sangat berat. Bila jadi apa-apa, kita nak ambil fikiran kita dan hati kita dalam apa tindak tanduk kita yang mengganggu emosi kita, ilusi kita, hati dan fikiran kita, kita cepat-cepat nak tengok Muhammad sebagai uswatun hasanah. Sangat susah ikhwan. Sangat susah. Kita geram kita dah mai dah. Geram. Masa tu kita nak teringat macam manalah Muhammad, orang sakiti dia tak sampai, gambar tu tak boleh sampai, dia blok tengah-tengah. Apa saja boleh buat kita sampai pada Allah, dia blok kita. Kerana itu daripada awal kata tadi ikhwan, kita kena duduk dalam majlis ilmu. Di situ saja dia tak boleh halang manusia mendengar sesuatu. Mendengar sesuatu ni penting. Kenapa ikhwan? Dia membawa kita kepada pemikiran, dia bawa kita kepada fitrah, perubahan jiwa, ilusi dan emosi kita. Berbanding tak dengar apa. Berubah tak berubah atas orang yang mendengar. Tapi dengar itu penting. Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, dalam Al-Mulk. Kalau kami mau dengar, kami mau fikir, kami tak masuk as-sa'ir ni. Ya ikhwan. Dia boleh halang kita maghrib subuh, tapi dia tak boleh menghalang kita mendengar ganjaran sembahyang subuh. Perintah Allah sembahyang subuh, azabnya Allah sedia pada orang tak sembahyang subuh, dia tak boleh halang kita dengar. Dia boleh halang kita buat. Masa esok pagi kita nak bangkit, dia boleh buat macam-macam. Sampai riwayat menyebut pada kita, dia boleh sakitkan kita. Tapi dia tak boleh halang kita teringat balik apa yang kita duk dengar, duk belajar ni. Pasal tu dengar itu penting ikhwan. Daripada dengar itu kita ada ubat, kita ada kuat untuk menghadapi dia punya makar ni. Pasal tu dalam tulisan ulama kita kata apa? Apakah kelebihan kita duduk dalam majlis tazkiyah ni? Kelebihan dia menetapkan kekuatan jiwa kita berada di atas jalan Allah. Di atas syariat ni dia jadi kita kuat. Agak kita nak tumbang, dia jaga kita. Syariat yang kita duk dengar pasal tazkiyah, pasal tarbiyah ni, dia datang ikhwan. Kerana itu sukar ikhwan, sukar. Kita nak bela diri kita, kita nak jaga akhlak kita. Jadi apa-apa pada kita, kita nak ingat betapa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Pasal tu kita dengar benda ni masa kita tenang. Sebab kita nak pakai benda tu masa kita diuji.
Ni kita belajar bab tayamum lah, kita belajar bab jamak kasar kah, supaya apa? Supaya bila kita safar kita dah boleh semayang. Ini apa kita tak belajar pasal kasar, pasal apa semua tak belajar. Tiba-tiba terus pergi musafir, tengok orang buat lohak 2 rakaat, dia duk terkejut. Alamak, dia kata Syiah mai pula. Syiah terus dia beritahu kawan tu. Dia kata Syiah mai pula lah ni. Ada dia buat 2 highway, duk ada apa, duk ada buat 2 lagi. Pasal dia tak belajar apa. Ya ikhwan, hari kita sihat kita belajar, supaya hari kita sakit kita tahu beribadat pada Allah macam mana ikhwan. Mai tangan terkeliat, kaki luka, kaki patah. Orang bagi petua macam-macam. Yang nak semayang kita, yang bagi petua orang nak semayang duduk ke. Kita boleh ibadat pada Allah. Kerana apa? Kerana kita pernah dengar, kita pernah ambil tahu. Maka kerana itu ikhwan, tazkiyah itu sangat penting. Sangat penting kita dengar. Dan penyucian jiwa ini ikhwan sangat dahsyat. Membersihkan jiwa kita daripada benda buruk. Lepas tu kita nak hiasi jiwa kita dengan benda baik. Allahu Akbar. Ulama-ulama kita kata apa ikhwan? Dalam riwayat Bukhari dan Muslim cerita kan, Nabi bila semayang, di antara doa iftitah yang Nabi baca dalam solat, Allahumma ba'id baini wa bainal khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Itu ada tazkiyah. Ya Allah, kau jauhkanlah antara aku dan antara kesalahan-kesalahan aku seperti mana kau jauhkan timur dan barat. Oh ya Allah, dahsyat Allah. Nak dapat jiwa tu, bila tahu kata benda, tak tahu benda tu salah, buat lain. Tahu kata benda tu salah, tahu kata salah, lepas tu ada peluang untuk buat, tak buat. Oh, ini benar-benar manusia pilihan. Kita tahu benda tu salah, peluang datang, buat kata buat, buat kata buat, buat kata buat. Iblis akan datang pada kita. Buatlah. Bukan dosa syirik pun. Allah Akbar. Tambah kita mengaji sunnah, dia kata bukan syirik dengan bid'ah pun, jalan lah. Oh subhanallah. Ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Temperature naik nak marah ke orang. Nak naik dah, dia nak ingin. Dia nak ingin. Selalu saya tengok benda ni kat kaunter kerajaan. Susah. Yang jaga tu orang muda, yang buat perangai orang tua, temperature dia naik. Orang tua ni pula tak handsome, temperature dia naik. Pakcik ni tengok nombor lah baru mai. Orang ikhwan, orang muda tak tahu apa, bila mai hari tua kadang ni tak apa dengar. Kadang bola pun dia pakai cermin mata, dia nampak nombor terkalih kan, 62 dengan 92, dia rasa nombor dia, wah tu baru 62. Itu benda yang orang muda tak boleh terima. Jalan lambat, kita jalan lambat dah jadi tua kan, daripada bangku kita bangkit tu nak pergi ke kaunter, Allah ya, bukan jauh mana pun, tapi kerana kita tua, orang ada darah tinggi, dia bukan boleh bangkit pergi lagu tu terus, dia kena bangkit, kena stand saat. Lepas tu doktor hospital pula ajar kena kira 10 saat, 1, 2, 3, kira bahasa orang putih, Melayu tak boleh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baru langkah. Kalau bangkit lagu tu jalan, doktor kata darah naik, pakcik boleh rebah. Orang darah tinggi, lepas tu ada kecil manis, doktor kata kalau rebah, dia jadi macam ranti reput jatuh. Jadi pakcik ni duk follow lah SOP kesihatan tu. Nombor naik. Yang jaga kaunter tu budak muda, dia duk panggil 96. Pakcik tu dengar, ni baru nak stand, baru letak tangan atas ni nak stand. Dia panggil lagi sekali 96. Pakcik tu baru berdiri, baru duk kira 1, 2. Orang tua-tua bukan boleh kira cepat, 1, 2, 3, 4 tak jadi. 1 ambil nafas, 2. Elok pi kat dia, dia panggil 94, lari dah satu nombor. Ni nombor pakcik, dia tengok 92. Lah tadi duk panggil pakcik pi mana? Kata duk ada dalam situ lah. Awak yang tak mai, berat pakcik mai. Kalau mai pasal apa lambat sangat, dia dah angkat tora. Dia muda, pakcik ni tua, dia terlupa satu mak dengan pak dia, dan dia terlupa besok dia pun nanti kira 1, 2, 3 macam pakcik ni juga, dia terlupa.
Jadi masa tu ikhwan, yang kita duk dengar berlambak-berlambak ni, boleh tak kita buat? Dia bukan satu benda kita dah dengar, kedua isu dia kita punya muamalat masa insiden-insiden ni berlaku macam mana. Nak tahu kita ni orang sabar, nak tahu kita ni orang berilmu, nak tahu kita ni ada akhlak tak ada akhlak, tunggu hari kita diuji. Kita boleh lupa, kita pakai serban atas kepala, kita pakai kepiah, kita pakai jubah, kita boleh lupa kita sembahyang cara Nabi bila dia jolok. Orang potong kereta kita sikit, dia potong-potong Nabi duduk depan, kita terkejut, kita berik, subhanallah, terkeluar satu ayat nanti keluar dalam kamus pun tak ada. Jadi nanti kena kita. Tak apa, dekat tu ikhwan, dekat kita duk maki dalam kereta, mau dia cucuk lagi, tolak pintu kereta keluar, ketuk cermin dia, panjang saudara. Masa itulah kita tahu, aku mengaji tak mengaji, ya Allah, Muhammad ni tak mana dalam hati aku ni. Masa tu setiap ujian mencerminkan kita ni siapa. Hatta kita demam, hatta kita sakit, hatta kita apa sekalipun, cerminan tu keluar, Tuhan nak kita tengok, inilah kamu. Puluh tahun kamu hidup, lama kamu mengaji, puluh tahun kamu duk sebut nama aku dalam salat, puluh tahun kamu puasa, belum membentuk jiwa kamu beriman pada aku 100%. Inilah tujuan kita mengaji, ikhwan. Kita nak tengok kita dalam ilmu, kita tak mahu tengok orang. Tapi iblis, dia akan main, dia akan bagi kita nampak, dia nampak orang. Dia bagi cermin depan kabuk, cermin belakang nampak. Kita bawa kereta, kita kena tengok cermin belakang. Bawa kereta bukan boleh 24 jam tengok depan, kena tengok belakang, kiri kanan, siapa belakang. Dalam hidup dia bagi kita nampak, belakang banyak, depan kurang. Depan kita nampak muka kita, kurang sikit, alhamdulillah. Ni dah sunnah, bagus, alhamdulillah. Dia tak bagi kita nampak kita perongoi, dia tak bagi kita nampak susah tolak ansur dengan orang. Bukan kata kita saja, ikhwan. Nuh pergi betapa gunung cerai, sehari semalam perhabis zikir 100,000. Ni tasbih ni 3 hari sekali tukar, putui. Tukar 3 hari tukar. Ni menantu duk kena ragas naik biar hantar tasbih kat dia. Daripada tasbih biasa plastik sampai kayu kokor. Pasal apa? Sehari 100,000. Betapa? Turun daripada betapa, sabar tak boleh. Tak boleh sabar. Janggut ni ikhwan bukan kata hurut satu tangan, 2 tangan punya 2 hurut. Oh, cara dahsyat lah. Cakap makrifat hakikat dahsyat. Dahsyat ikhwan. Tengok ni, tengok ke dalam. Tak ada tengok luar. Dahsyat. Kira dia punya cakap, tuan pengurusi, bukan main luar, main dalam. Semua kira main dalam. Dahsyat. Dahsyat tu bila, Masya Allah tu bila, Allahu Akbar. Tapi bila Allah bagi selungguk ujian dekat dia, habis ikhwan. Sekali dia sang ke orang, sekali dia cakap ke orang, sekali dia berbuat, sekali dia kata ke orang, peluang dia kata peluang dia aib, dia terlupa. Dia duduk atas gunung cerai, dia zikir sehari 100,000 kali, sampai 3 hari tukar tasbih, 3 hari tukar tasbih. Penat menantu kata apa menyebab mentua menyusah orang. Ya ikhwan. Bila kena uji. Jadi kita ni ikhwan hari-hari ujian dalam hidup. Hati-hati ya. Ulama kena uji, pemimpin kena uji, semua kena uji. Kadang-kadang ada ulama kena uji musim Covid, tak mau mengajar. Dia takut Covid mai kat dia. Dia pandang hina penyakit tu, pandang hina. Tak hina penyakit ni, tak hina. Ujian Tuhan. Tak ada hina. Ni bukan HIV. HIV betul lah. Kalau kawan tu kena HIV, apa dia buat? Ada benda tak cantik Ni bukan HIV. Ni satu penyakit ulama boleh kena, menteri boleh kena, ustaz boleh kena, ahli ma'rifat boleh kena. Ahli ma'rifat boleh kena, takkan kita tak kena? Tok Bilal. Kan? Jangan main. Orang tua kena, orang muda kena, orang baik kena, orang jahat kena. Maka kerana itu ikhwan, inilah makna tazkiyah yang agama ajak kepada kita ikhwan. InsyaAllah ikhwan, panjang umur, sihat badan,
Kita sambung lagi apa kita cakap. Kita cakap santai-santai ikhwan, tak ada berat-berat apa. Kita baca pun sikit-sikit. Jangan baca banyak-banyak, jemu. Baca sikit-sikit, sembang santai, begitu saja untuk ambil tahu sebelum kita mati. Hari mati dekat ya ikhwan. Dengan Covid ni senang mati. Dia main duduk dalam badan kita, lepas 2 minggu baru dia habaq kata dia ada. Punya tak bagi salam kawan ni. 2 minggu dah duduk dalam badan. Dia buat macam saka lama-lama. Masuk serak. Lepas 2 minggu bagi sakit tekak sikit, panas kot dalam. Dulu dia main dia demam. Lah ni dia tak demam. Apa yang gangga ni? Covid gangga ni, dia lain macam sikit. Dia lagu tak bagi Assalamualaikum, masuk serak. Sampai doktor pun tak tahu. Doktor kata, okey, tak ada apa. Yang doktor kata tak ada apa tu, rupanya ada. Dia jadi macam bomo mai, dia sengap. Dia tak meracau, dia makan macam biasa, dia jalan, dia boleh salam dengan bomo balik, hantu keluar. Bomo balik, baru dia ragas flat, terjun. Bomo mai, dia sengap. Ni hak gangga ni, dia buat perangai lagu ni. Sengap. Lepas 2 minggu batuk, tak larat, sakit sana, sakit sini. Tak mana penyakit-penyakit kronik yang duk ada, dia pergi push penyakit tu mai. Dia ni satu makhluk jahat. Dia mai, kalau ada sakit jantung dia bagi aktif balik. Ada kecil manis dia bagi kacau. Ada darah tinggi dia bagi kacau. Bukan orang mati kerana dia, orang mati kerana penyakit lain. Sampai nak jumpa apa satu toksin ke tok apa ke nak mai, nak lawan dia ni. Dia buat lagu tu, mudah kena jalan. Tapi kalau kawan tu tak ada penyakit, kena dia tak ada apa-apa, it's okay. Allah bagi imun dalam diri kita ni, Masya Allah ikhwan. 5 hari sekali kita ada, 5 hari dalam badan kita. Ni saya duk dengar mereka lah cakap ni. Doktor-doktor ni, mereka ranjau, saya pun ranjau lah. Ni doktor-doktor ni duk cakap, Allah bagi badan kita ni, masuk virus macam mana pun, 5 hari dia mati. Dia tak boleh kacau kita. Kecuali virusnya Allah tentukan nak kacau kita. Lepas tu Nabi suruh basuh tangan, makan, habis kan. Berapa banyak orang tua-tua dulu, habis terus getah makan. Batuk dak, sesema dak. Kadang-kadang bukan kata apa, tak ada makan ikhwan. Ambil pokok getah, gigit, kakak. Tak mati. Tak mati. Kita dah pergi buat bendang dulu. Tengah-tengah buat bendang, dia ambil hantar dengan pulut lah, dengan apalah. Kadang-kadang kita basuh tangan, dia minta bawa air, bawa pun air kopi. Ambil tangan kocok dalam air bendang. Kocok. Pegang ubi makan. Tak mati sampai hari ni. Mau cantik lagi, tersilap minum. Dia ingat kopi, rupanya Basta 15 tak bilai. Dia ingat kopi. Oh, dia kata bini dia awal hantar kopi. Dia pun tu bismillah, punya sunnah bismillah. Bismillah, Basta 15, muntah dak 12 hak angin lagu tu je. Tak mati-mati. Ambuih dia kata kat bini dia, lain macam kopi yang hari ni. Bini dia kata, bilanya kita hantar kopi? Lah tu, abang weh, tu bukan kopi, Basta. Kut dengar-dengar nak pengsan, alamak pengsan, dah tak pengsan. Tak apalah, dia kata jadi ubat. Jadi ubat semua ikhwan, tak arwah. Orang dulu punya cerita. Masa tu tak ada Covid. Orang dulu punya cerita, basuh tangan dah, apa dah. Apa ni semua ikhwan? Ini nama dia perlindungan daripada Allah. Bukan suruh pergi minum Basta 15 kita nanti mampu ini cerita. Saja nak pergi try tengok, memang nanti masuk hospital juga malam ni. Dah. Allah jaga kita macam mana. Dan bila kita terlampau hulu, kita terlampau sampai kita tak fikir Tuhan, masa tu tengah jaga kita binasa. Bila Tuhan hilang, bila kita rasa kita boleh jaga diri kita. Saya teringat lagi orang tua-tua dulu, dia makan, dia tahu dia ada kecil manis, dia tak boleh makan pulut. Tapi bila dengar kata pulut kenuri ni, Allah tu bila barang kenuri ni cucu berebut dengan tak bila besar berebut apa kan. Dengar barang kenuri ni, dia bukan ada apa, dia bukan lapar sangat pun, tapi dengar barang kenuri ni dia jadi
Dia tengok cucu makan tu elok dia jatuh tap. Celaka tu budak ni tak semua kat aku. Tunggu budak tu kalik aja picit sikit nak rasa. Bini dia kata, abang oi, dengan darah tinggi duk ada kecemanis, duk ada dengan tengah malam pula 12.30 apa saya apa pergi makan pulut. Dia kata aku makan sikit aja. Sikit pun abang boleh buih mulut malam ni. Tak, dia kata aku makan dengan niat ubat. Doktor kalau dengar, doktor tu boleh pitam. Tapi dia kata aku makan dengan niat ubat. Dengan maunya Tuhan jadi ubat. Tak ganggu penyakit dia. Bismillah dia makan. Dia kata niat ubat sudah. Betul. Dia baca hadis pula, innamal a'malu binniat. Semua atas niat dia kata. Anda tengok. Saya nak cerita apa? Allah jaga dia. Bila dia yakin betul Tuhan jaga dia, Tuhan jaga dia. Tapi bila kita duk cuak-cuak ni, tengok derian geram, tapi duk fikir tadi pam dah 180. Kecil manis pun taklah banyak sangat, 15 aja tadi. Tapi duk tengok, kan? Menantu balik ni, menantu kata ayah 5 biji 300. 5 biji 300. Menantu pun saja buat perangai. Duk fikir ni, nak makan ke tak makan, nak makan ke tak makan. Kalau makan confirm naik, dia confirm naik. Kalau tak makan 500 ni, 500 ni. Ya Allah, kalau aku makan aku jadi apa? Kalau aku tak makan aku rugi. Bila dia main taradud, dia main ragu-ragu, dia makan dalam keadaan ragu-ragu, terus masuk hospital. Dia beza dengan orang tua tadi, dengan yakinnya dia makan. Dengan yakinnya dia makan. Esok pagi dia tak masuk hospital. Bini dia terkejut, dia makan yang masuk hospital. Anda tengok, bila Allah jaga kita lain macam ikhwan. Bukan suruh langgap pantang. Sunnah ni pantang. Tapi nak bagi tahu apa? Hati kita jangan terlebih. Jangan sampai tak percaya Tuhan jaga kita. Jangan sampai tak harap dekat Tuhan. Jangan sampai kita beriman pada selain daripada Tuhan. Penyembuh, penyakit, penghalang, semuanya adalah Allah Ta'ala. Kita jalan di atas sunnah dia saja. Ini semua doktor suruh duk pakai kan, kita pakai. Saya nak masuk tadi, saya terlupa bawa sejadah. Saya kata, Tuan Haji, saya boleh masuk ke? Kalau tak boleh masuk, saya balik. Tuan Haji kata, tak apa. Kita ada sejadah, saya masuk mai. Tengok dalam poket, bila mai rumah lagu ni suka lupa tu bila. Suka lupa. Tapi balik rumah tak lupa lagi lah. Lain ni suka lupa. Suka-suka terlupa. Semua kita jaga. Dia suruh kita pakai tu, kita jarak-jarak, semua kita jarak. Buatlah kadar-kadar kita, tapi jiwa kita tetap tahu kata Allah yang urus kita. Kalau kita dah jaga, nak kena juga kadar Allah. Jangan pandang hina, jangan hina orang yang kena dah. Dia mati syahid. Dia mati kerana ta'un ni. Mati mulia. Cuma dulu peringkat mula sampai tak boleh bagi mandi kan. Bukan hina dah, tak hina. Memang Allah uji kita macam tu. Kita jaga diri kita baik-baik. Bismillah. Mana pun kita keluar rumah, antum buka balik Riyadhus Salihin, hadis yang keluar rumah, hadis Abi Daud. Nabi kata, bila kita keluar rumah, kita kata bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, ada malaikat jawab, kamu pasti selamat. Kamu pasti dijaga. Kamu pasti diberi petunjuk oleh Tuhan. Besarnya doa tu ikhwan. Jagalah diri kita atas syariat Allah. Makin hari makin kita gantung dekat Allah. Allah akan jaga dunia dan akhirat kita. InsyaAllah ikhwan, semoga Allah berkati kita dunia sampai akhirat. Hayakumullah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum.